5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-idham. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan, bagi dikasih dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Moga-moga pertemuan kita ini dipenuhi dengan keberkatan dan rahmat serta kasih sayang serta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita pada tahun ini bersama dengan tahun baru awal Muharram. Semoga sempena dengan tahun baru ini kita dapat berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, insya-Allah. Dengan azam yang baru, dengan semangat yang baru, segala pertambahan yang baru, yang kebaikan untuk kita, insya-Allah. Itu masalah hijrah. Hijrah ialah berpindah
ke satu tempat ataupun berubah daripada satu tempat ke tempat yang lebih baik. Berubah, hijrah. Ya. Bukan bermakna pindah tempat lagi dah. Jadi alhamdulillah hari malam 1 Muharram. Jadi ada ulama menganjurkan kita supaya kita berpuasa. Alhamdulillah kita dapat berpuasa sunat awal Muharram. Dan antara bulan Muharram ni kita disunatkan berpuasa daripada 1 hingga 10 Muharram. 9 Muharram puasa Tasu'a dan 10 Muharram puasa Ashura, insya-Allah. Semoga dengan azam dan doa kita, semoga kita dapat melaksanakan puasa tersebut dengan izin Allah SWT. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Sedikit peringatan kita bersama. Jadi antara amalan-amalan yang digalakkan, disunatkan pada hari Ashura itu 10 Muharram, banyak kisah-kisah yang sejarah dalam Islam, iaitu melakukan solat sunat, banyakkan solat sunat, berpuasa, menghubungkan silaturahim, bersedekah, membersihkan diri, itu mandi sunat, sunat Muharram, sunat Ashura, memakai celak mata bagi lelaki. Maka ada hadis menyatakan, ada ulama mengatakan pakai celak mata ni maknanya ubat sakit mata lah, tidak akan sakit mata pada tahun itu. Celak mata pada hari Ashura, mandi, menziarahi orang alim. Menziarahi orang alim. Kalau kita tak dapat dengan COVID ni, maknanya kita bertemu dalam maya pun dia bolehlah, insya-Allah. Menziarahi orang sakit, menyapu kepala anak yatim, meluaskan makanan kepada ahli keluarga. Contohnya malam Muharram, 10 Muharram tu, sambut Muharram tu, malam maghrib, malam 10 Muharram tu, Ashura tu, makan ataupun menjamu hari Ashura, kita berpuasa kan malam tu. Maknanya memberi makan tu, maka besar fadilat dia. Memotong kuku pada hari Ashura, membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali, Al-Qul Huwallahu Ahad, baca 10 kali. Ini amalan hari Ashura. Al-Alama Al-Ujuri radhiyallahu anhu berkata, daripada 12 jenis amalan tersebut yang sebut tadi, 2 daripadanya sahaja yang benar-benar sabit berkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa Ashura, maka diampunkan setahun sebelumnya, dan meluahkan makanan pada anggota keluarga. Kedua sabit dengan hadis Nabi. Berpuasa hari Ashura disunatkan dalam Islam berdasarkan hadis Sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim. Dia diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu maknanya adalah disebut setelah Rasulullah datang ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apakah hari yang kamu berpuasa ini? Mereka menjawab, inilah puasa hari yang mulia. Pada hari ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, dan Allah selamat telah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berpuasa kerana bersyukur dengannya, dan kami pula berpuasa kerananya. Ada sebab Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami adalah lebih berhak dan lebih utama ke atas Nabi Musa daripada kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa kerananya dan menyuruh sahabatnya berpuasa kerananya. Nama puasa hari Ashura. Tapi seeloknya kita 9 Muharram kita puasa Tasu'a. 9, 10, ada 9, 10, 11 lagi bagi baguslah. Tapi 9 Tasu'a, 10 Ashura. Okey. Baik. Banyaklah hadis-hadis lain sama juga yang beri makan tu sama. Siapa yang beri makan, maka dia tidak akan jatuh miskin pada tahun itu bagi makan, meluaskan belanja kepada ahli keluarga. Ini sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimah kita lah. Kita dah ulang setiap tahun kan. Risalah pun saya dah bagi dah kat masjid, kat surau untuk kita amal. Tengok balik apa amalan-amalan yang perlu dilakukan pada hari Ashura. Okey.
Moga kita dapat amalkan. Tak boleh dapat, tak boleh amal semua, jangan tinggal semua. Zikir 70 kali, 71 kali tu hasbunallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulan nasir, ataupun hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulan, atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu zikir pada hari Asyura. Okey, insya-Allah tuan-tuan, boleh rujuklah kita ataupun risalah yang diberi, insya-Allah. Baik, kita masuk pelajaran kita pada malam ini, iaitu kuliah kita tauhid, iaitu sifat-sifat yang bertaalluk. Sifat-sifat yang bertaalluk. Baik. Pada muka surat 228, muka surat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, sifat-sifat yang bertaalluk, muka surat 228, kitab Hakikat Hidup Beriman. Okey. Belah takmir kita di Masjid Kampung Tampil Linggi. Dalam membahaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, terdapat juga perbahasan tentang sifat-sifat ta'alluq. Sifat-sifat ta'alluq. Dalam setengah kitab Usuluddin, iaitu kitab tauhid, sifat-sifat ta'alluq ini dikenali sebagai sifat-sifat fi'il, perbuatan, atau sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu af'al Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sifat yang bertaalluk itu ada 6, iaitu yang pertama qudrah. Sifat qudrah, iaitu kuasa. Yang kedua iradah. Iradah mana berkehendak. Ilmu mengetahui, sama melihat, basar mendengar, kalam yang keenam iaitu berkata-kata. 6 sifat. Sifat bertaalluk ni. Makna ta'alluq. Kita faham apa kita katakan ta'alluq. Makna ta'alluq ialah sifat yang menuntut atau melazimkan perkara yang lain. Contohnya sifat qudrah, itu kuasa. Ia menuntut kepada perkara yang hendak dijadikan atau meniadakan. Contohnya kuasa, Allah berkuasa hendak menjadikan atau tidak menjadikan. Itu ada bertakluk. Sesuatu mungkin. Sama ada Allah berkuasa, maknanya mengadakan. Qudrahnya Allah SWT itu mengadakan atau meniadakan sesuatu mungkin yang baharu yang dijadikan. Perkara yang baharu yang jadi. Baharu mana perkara yang jadi. Baharu ni perkara makhluk lah yang dijadikan oleh Allah SWT. Allah itu qadim. Jadi selain daripada Allah SWT itu qadim, baharu. Selain daripada Allah SWT itu baharu. Kita ni mungkin. Okay? Dan termasuk mungkin itu perkara mustahil. Mungkin itu perkara mustahil aradi. Dan wajib aradi itu makhluk lah. Iaitu yang telah ditentukan Tuhan akan menjadikan sesuatu. Mustahil lah. Maka pasti akan terjadi, dan sesuatu yang ditentukan agar tidak menjadikannya, maka pasti tidak akan terjadi. Kalau makhluk nak buat apa jadi tak jadi, maknanya itu adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa kita. Jadi tak jadi itu bukan kuasa kita, kuasa Allah. Tapi Allah berkehendak, berkuasa menjadikannya ataupun tidak menjadikannya. Kita tertakluk kepada kuasa Allah. Buat jadi ke tak jadi, itu tertakluk kuasa Allah. Dalam perbahasan tentang sifat-sifat yang bertakluk ini,
perlulah dipahami akan 3 perkara. Ta'alluq ni ada 3. Yang pertama, tempat ta'alluq. Yang kedua, bahagian ta'alluq. Yang ketiga, kelakuan ta'alluq. Baik. Dia susun itu. Baik, kita teruskan lagi tajuk yang baru. Dia pecah-pecahkan lagi. Jadi kita baca ni ta'alluq qudrah. Kita tengok apa dia katakan ta'alluq qudrah. Ta'alluq tu kuasa. Okey. Ta'alluq qudrah. Sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala iaitu kuasa. Itu bertakluk kepada menjadikannya segala mungkin atau meniadakannya. Ini satu. Maksudnya takluk. Sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala itu bertakluk sama ada Allah nak menjadikan atau meniadakan mungkin ini. Tu mungkin, ya. Baik. Dan nama ta'alluqnya itu ialah taksir. Dan nama ta'alluqnya ialah taksir. Taksir bermaksud memberi bekas pada mengadakan, menjadikan atau meniadakan sesuatu. Jadi ta'alluq Allah SWT namakan ta'alluq ni dia katakan ta'alluq taksir, memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan sesuatu, ada bekas. Baik, ta'alluq qudrah tidak termasuk kepada wajib. Ta'alluq qudrah itu tidak termasuk kepada wajib yang hakiki atau mustahil hakiki, seperti meniadakan zatnya. Okey. Ta'alluq qudrah tidak masuk kepada wajib hakiki atau mustahil hakiki, seperti meniadakan. Mana mungkin nak meniadakan zat dia sendiri, memang dia dah ada dah. Okay? Tetapi ia termasuk wajib yang aridi. Yang aridi ni dimasuk kepada baharu. Aridi yang dijadikan, dan mustahil yang aridi yang dijadikan seperti mengadakan atau meniadakan alam ini. Itu maksud dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita baca slow-slow lah. Laju-laju tak faham ya. Bahagian ta'alluq qudrah secara ringkasnya, iaitu kata ringkasnya ijmal lah. Secara ringkas ijmal. Kalau secara tafsili dengan dalil naqli, dalil hadis, dalil Quran, dalil hadis, dan kalau banyak-banyak lagi hujah-hujah dia. Secara ringkasnya ijmali, iaitu terbagi kepada 2 bahagian mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Dia pecah pula. Okey. Abu Mansur Al-Maturidi ya. Ya 2 Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut pada Allah SWT menjadikan atau meniadakan sesuatu pada azali. Artinya perkara itu belum wujud, hanya kehendak Allah SWT sahaja begitu. Itu dia panggil ta'alluq suluhi qadim. Maknanya kita kena faham lah, ta'alluq suluhi qadim ni itu patut pada Allah SWT menjadikan, patut pada dia menjadikan atau meniadakan suatu pada azali. Artinya perkara itu belum wujud, hanya kehendak Allah SWT sahaja begitu. Patutlah pada Allah. Dia nak jadi kata jadi itu Allah SWT. Tanpa tanya pada orang lain lah. Contoh gitu. Ikutlah. Jadi, tak jadi. Itu Allah punya kuasa. Baik. Ta'alluq tanjizi hadis. Yang kedua dia katakan ta'alluq tanjizi hadis, iaitu qudrah Allah SWT yang menjadikan atau meniadakan sesuatu di alam nyata. Kena faham beza ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut bagi Allah menjadikan atau meniadakan sesuatu pada azali. Ini ta'alluq tanjizi hadis pula, iaitu dengan qudrah Allah, kuasa Allah SWT itu
Allah SWT menjadikan atau meniadakan sesuatu di alam nyata. Ini alam nyata. Hak tadi belum jadi lagi, azali. Ini dah jadi dalam nyata. Tanjizi hadis. Baik, mengikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ta'alluq qudrah itu terbahagi kepada 3. Filah sini. Abu Mas'ud Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidah ni kilah. Maturidiyah 2, Asy'ari 3. Pada ta'alluq iaitu 2 bahagian sebagaimana di atas. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq janji hadis 2. Terbahagi kepada 3, 2 bahagian di atas, dan tambah satu lagi iaitu ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah. Tambah satu lagi pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ta'alluq qabdah ni artinya di dalam genggaman atau suatu perkara yang akan dijadikannya itu, jika Allah SWT menghendaki ia, jika jadi maka akan jadi. Tetapi jika di dalam genggaman Allah SWT itu tidak patut jadi perkara itu, maka perkara tersebut tidak akan terjadi. Artinya di dalam pertimbangan Allah. Masa mudah ikut dia. Dalam pertimbangan ikut dia, dia nak jadi ke tak nak jadi ke, itu dalam ta'alluq qabdah dia panggil. Okey. Ini dalam genggaman Allah SWT. Nak jadi atau tidak. Baik, jika dihuraikan dengan terperinci, maka ta'alluq qabdah itu ta'alluq qudrah itu terbagi kepada 8. Dia pecah jadi 8, tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jika dihuraikan dengan jalan terperinci, tafsili, maka ta'alluq qudrah itu terbahagi kepada 8 bahagian pula, berserta dengan contoh yang pecah lagi. Tadi Abu Mas'ud Maturidi 2, Abu Hasan Al-Asy'ari kata 3, tambah ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq janji hadis 2, sepakat ni. Cuma tambah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tambah satu lagi, ta'alluq qabdah. Lepas tu terperinci lagi jadi 8 pula. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Apa dia kata ta'alluq suluhi qadim? Patut dan layak pada azali Allah SWT menjadikan Umar, contohnya. Patut. Tu qudrah, ta'alluq qudrah. Yang kedua ta'alluq qabdah suluhi qadim, iaitu kewujudan Umar masih dalam pertimbangan Allah SWT. Dalam pertimbangan Allah nak wujud, nak ada dalam pertimbangan Allah. Okey. Yang ketiga ta'alluq tanjizi hadis Allah, iaitu Allah SWT menjadikan Umar dengan kudrahnya. Jadikan Umar dengan kudrahnya, kuasa Allah SWT. Baik, yang keempat ta'alluq qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan Umar setelah dijadikan itu masih di dalam genggaman Allah SWT. Masih dalam genggaman Allah SWT pada meneruskannya atau meniadakan. Itu terpulang pada Allah. Itu maksud. Yang kelima ta'alluq tanjizi hadis, iaitu keadaan Umar yang telah ada. Ada lah Umar, atau ditiadakan oleh Tuhan, ada, patut ditiadakan, dimatikan. Itu ta'alluq tanjizi hadis atas makhluk. Yang keenam ta'alluq qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan Umar yang telah tiada, mati tadi. Itu dalam genggaman Allah SWT, iaitu sama Allah SWT menghendaki Umar terus tiada, mati terus, tak ada terus, atau diadakan kembali, itu dihidupkan kembali dengan kudrahnya, dibangkit dari kiamat. Itu dikatakan ta'alluq qabdah tanjizi hadis. Yang ketujuh ta'alluq tanjizi hadis, iaitu mengadakan mungkin seperti menghidupkan semula Umar yang telah mati, itu ketika bangkit dari kubur. Yang ke-8-nya tuan-tuan, qabdah tanjizi hadis, iaitu genggaman keadaan Umar yang bangkit dari kubur, iaitu di dalam genggaman Allah SWT, kuasa Allah SWT lah, iaitu pada mengekalkannya, adanya atau meniadakan Umar. Kekal ada atau tak ada Umar. Pada dalil syaraknya, seorang yang dibangkitkan dari kubur itu akan kekal. Tetapi pada hukum akal, perkara itu adalah harus, kerana kekal itu adalah kekal yang mendatang, aradi. Dan harus pada kudrah Allah SWT melakukan apa yang dikehendaki. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Kita tak boleh nak menghukum. Mana itu adalah kudrah, ta'alluq kudrah Allah SWT. Dengan itu jelaslah bahawa setiap saat dan ketika manusia dan makhluk sekaliannya berada dalam kekuasaan Allah SWT. Apa pun jadi, gaib ke, yang zahir ke, yang gaib, semua atas pertimbangan Allah SWT. Kita tidak boleh menghukum.
menetapkannya Allah SWT. Dan selayaknya kita sebagai hamba memohonkan ampunan dan menjalankan apa diperintahkan Allah SWT kepada kita, serta meninggalkan segala ralangan dan tegahannya. Maknanya syurga, neraka ke, azab kubur ke, semua didakwakan dengan Allah SWT. Mengikut kita ulama tafiq mengikut yang Allah kehendaki. Kehendaki syurga ikut Allah kehendak, semua kehendak Allah SWT. Okey, jadi kita tidak boleh menghukum orang tu neraka ke syurga ke. Baik dah, wallahu a'lam. Baru dia panggil pertama ta'alluq qudrah. Habis dah tajuk tu, ta'alluq qudrah. InsyaAllah kita akan sambung lagi ta'alluq iradah pula. Wallahu a'lam. Kali itu saja tuan-tuan, semoga dapat sedikit perkongsian ilmu daripada saya yang jahil, yang lemah, yang fakir ni, yang banyak dosa ni. Mungkin kita mungkin pengajian tauhid ni susah nak faham lah, slow lah. Kita doalah semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Amin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna faman nabiyyin jahil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.